Kembali kita dalam rancangan Assalamualaikum para penonton. Alhamdulillah kita dalam bumi Malaysia ni Azidah. Sebelum tu apa khabar Azidah? Apa khabar baik? Best cuti? Alhamdulillah best. Pergi negara mana? Ini negara-negeri je. je. Pergi Cameron je sejuk-sejuk sikit. Okeylah, Cameron okeylah. Okeylah. Tapi Cameron dah kurang sejuk ah. Betul. Dah kurang sejuk tapi mantap lah. Mantap ah. Sejuk kat sana sedap. Bawa balik strawberry tak? Ha? Bawa balik strawberry tak? Tak, bawa balik je dah habis, dah masam, dah tak elok dah. So makan kat sana, petik makan. Kita tak ingat saya. Nanti next time. Oh, next time. Okey. Okay, baik para penonton, kita di Malaysia alhamdulillah kita ada Cameron Highland, kita ada Genting Highland, kita ada Genting Kelang dan sebagainya. Tetapi kita jangan lupa juga di tengah kesenangan negara, kita ada juga umat-umat Islam yang berada dalam negara bergolak dan menjadi tanggungjawab kita Azidah untuk menolong mereka. Malam yahtamu bi amri muslim falaysa minna. Kalau kita tak ambil kira tentang masalah umat Islam, Nabi tak mengaku umat. Baik para penonton, kita nak perkenalkan tetamu kita. Ya, kita perkenalkan tetamu kita. Ya, kita ada kempen Love Hope bersama kita. Pertama sekali sebelah kanan saya, Tuan Muhammad Izzat Amir bin Muhammad Jamal, pengurus Jabatan Pemasaran PTS Media Group Sdn Bhd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Tuan? Sihat. Alhamdulillah. Dan di sebelah sana saya perkenalkan Puan Hajah Hashimah Saleh, ahli lembaga pengarah Aman Palestin. Apa khabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang molek dah. Molek. Temugu. Oh, temugu. Apa tu? Temugu ni maknanya sebuah lori yang bertayar 8 yang bertemu sahabat. Oh, temugu. Okey. Okey. Baik, kita nak berbicara tentang PTS Consultant Sdn Bhd, iaitu dengan PTS kerjasama ini, Aman Palestin. Dengan kerjasama Aman Palestin menawarkan khidmat konsultasi penerbitan, latihan suntingan teks dan susun atur huruf. Itu PTS Consultant Aman Palestin. Mereka lebih kepada sebuah platform yang menganjurkan aktiviti-aktiviti program-program kemanusiaan walaupun namanya Aman Palestin tapi dia menjangkaui Palestin. So kita nak terus sembang bercakap tentang program Love Hope ini. Tanya dulu pada Tuan Izzat berkenaan dengan PTS tahun ini. Kita semua sudah maklum PTS sebuah syarikat penerbitan buku yang cukup besar di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi tiba-tiba nak bekerjasama dengan Aman Palestin untuk misi kemanusiaan. Apa kaitan buku dengan Aman Palestin? Mungkin orang akan tanyalah kan. Silakan Tuan Izzat. Okey. Assalamualaikum. Okey, kita boleh katakanlah pada tahun-tahun sebelum ni sebenarnya kita memang ada buat bantuan sebenarnya. Tapi hari ini penerbitan hari ini kita mulakan dengan kempen CSR program, Corporate Social Responsibility. Maksudnya apa yang kita dapat daripada orang ramai kemudian kita cuba untuk berikan kembali. Tapi tahun ini kita tengok banyak pergolakan di negara-negara luar. Alhamdulillah negara kita aman. Kita tengok negara kita macam kita bulan Ramadan dan hari raya kita dengan aman dan damai. Tapi dalam TV kita tengok ada pergolakan di Syria, Mesir dan juga di Rohingya. Jadi kita cuba untuk membantu dan memberikan info-info yang sebenar apa yang berlaku di sana sebenarnya. Jadi kita orang Islam, umat Islam, kita digalakkanlah membantu kita punya umat rakan saudara kita di sana untuk membantu mereka kembali. Baik, Puan Hashimah, pengembaraan pada kali ini kan ke Syria. Apakah misi yang hendak dijalankan? Apakah fokus utama berbanding dengan misi-misi yang pada sebelum ini dengan adanya kerjasama dengan PTS ini? InsyaAllah, Alhamdulillah kami akan bertolak ke Syria malam besok ya. Malam besok. Oh, malam besok. Malam besok. Berapa hari? Selasa, pukul 3 suku pagi. Berapa hari? Kita akan di sana selama 5 hari insyaAllah. Ya. Dan tujuan fokus utama kami adalah untuk membantu kamp pelarian Palestin Al-Yarmouk. Ya. Kamp Yarmouk ini berada di dalam Damsyik. Bukan Yarmouk yang di Jordan ya. Bukan. Ia namanya Kamp Yarmouk di Damsyik sendiri. Dan kamp ini dah lebih 9 bulan dikepung oleh askar-askar Bashar al-Assad dan mereka tidak ada makanan yang boleh masuk, tidak ada yang boleh keluar dan masuk ke kamp ini. Ya, jadi mereka dalam keadaan sangat memerlukan bantuan kita, kebuluran. Dan 90% bangunan-bangunan di perkemahan Yarmouk ini telah runtuh, dibom oleh askar-askar Bashar dan mereka tinggal di dalam runtuhan-runtuhan ini. Ya, jadi awal Mac baru ni tim TV Al-Hijrah dan Aman Palestin telah dapat masuk untuk menghulurkan sedikit bantuan. Itu pertama kali ya ada bantuan daripada orang luar untuk penduduk kamp Yarmouk. Itu pertama kali. Ini kerjasama yang kami buat dengan NGO daripada Jerman.
Ya, dia international effort lah sebenarnya ya untuk membantu Kem Yarmouk ni. Jadi ini kali kedua kita akan pergi, ya kita akan membawa dana yang disedekahkan oleh rakyat Malaysia kepada aman Palestin. Termasuklah daripada PTS, saya ucapkan ribuan terima kasih ya kepada PTS yang banyak membantu dan syarikat-syarikat lain juga dan individu-individu Muslim seluruh Malaysia yang selama ini menabung kepada tabung aman Palestin. Dan kita akan hantarkan ke sana dengan membeli makanan dan ubatan ya diberi kepada mereka yang berada di dalam Kem Yarmouk ya insya-Allah. Dan saya di sini nak menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ya, fatwa daripada Dr. Yusuf Qaradawi ini sepatutnya kita ingat setiap masa, setiap ketika. Adalah wajib ke atas umat Islam di mana pun mereka berada. Wajib, bukan sunat, untuk membantu rakyat Palestin kerana mereka ini adalah barisan hadapan yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Ya, masjid pertama, kiblat pertama kita ya, bukan masjid pertama, masjid kedua yang dibina dalam Islam ya. Dan kiblat pertama kita dan juga satu-satunya bumi Isra Mi'raj. Wajib atas setiap individu Muslim menurut Dr. Yusuf Qaradawi, sama ada mereka berada di utara, di selatan, di timur ataupun di barat. Dan kewajipan ini tidak selesai selagi kita tidak menderma kepada mereka. Ya, ia wajib. Menderma kepada orang lain di Malaysia adalah sunat, tetapi menderma kepada rakyat Palestin adalah wajib. Jadi selesaikanlah kewajipan ini. Dan saya harap setahun yang telah berlalu kita telah membuat persediaan untuk menderma kepada orang-orang yang sedang berjihad ini dengan menabung sedikit demi sedikit bagi yang tak ada duit, kan? Dan ada buat plan bagi yang ada duit untuk menghantar kepada mereka. Dan Aman Palestin telah menyediakan beberapa package. Yang package pertamanya RM300, package emas ya, di mana kita akan menggunakan duit RM300 ini untuk memberi makan kepada orang-orang yang berada di kem di seluruh Jazirah Arab. Banyak kem pelarian di Syria, di Lebanon ya, di dalam Palestin sendiri, di Baitul Maqdis, di Gaza. Ya, banyak kem-kem pelarian Palestin. Jadi kami akan gunakan duit-duit ini. Package keduanya RM200. RM300 itu ibarat $100 hanya untuk bagi makan 10 orang je sekali makan. Cuba bayangkan banyak mana duit yang kita perlukan untuk memberi makan kepada beribu-ribu, berjuta-juta orang yang sedang menjadi pelarian sekarang di seluruh negara umat Islam di sekitar Palestin. Saya nak tanya pada Cik Izzat, Pak Izzat, apa contribution PTS dalam kerjasama antara PTS dan Palestin ini? Okay, kontribusi kami ada dua sebenarnya. Satu dari segi wang ni sendiri. Okey, setiap pembelian RM1, keuntungan daripada pembelian buku PTS itu kami akan sumbangkan ke Aman Palestin dan Muslim Care. Maknanya kedua-dua pembeli NGO-nya. buku PTS membeli sambil menderma. Ya, kami mereka membantu kami untuk membantu Aman Palestin. Jadi setiap pembelian buku PTS, keuntungan RM1 kami ambil dan kami serahkan kepada Aman Palestin. Okey, itu dari segi satu. Dari segi kedua, kami akan mengikuti Aman Palestin, wakil kami akan mengikuti Aman Palestin. Kami cuba untuk sampaikan apa sebenarnya yang berlaku di sana. Kami cuba nak sharekan apa masalah yang berlaku pada penduduk di Syria dan juga di Palestin, dan kita bawa kembali ke Malaysia info-infonya dan kita kabarkan berita apa sebenarnya berlaku di sana. Jadi kat situ bila mereka terasa terkesan masalah di sana, jadi insya-Allah mungkin mereka akan cuba membantu Aman Palestin ataupun mereka direct sendiri ke Aman Palestin untuk berikan donation mereka pada Aman Palestin. Mungkin kita tak dapat ke sana, tapi kita mungkin boleh serahkan wang harta kita ke sana insya-Allah. Ya, betul. Di samping wang pun sokongan daripada segi emosi pun apabila berada di sana pun sangat membantu. Dan pada pandangan Puan Hashimah sendiri, kata-kata akhir bagaimana mereka boleh menyalurkan atau memberi bantuan kepada mereka di sana? Kita sebenarnya tidak perlu membahayakan diri kita pergi ke sana. Ya, kecuali orang-orang tertentu yang memang perlu untuk menyebarkan berita-berita benar tentang Syria dan Palestin ini, maka kami akan bawa ke sana. Tetapi bagi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, tidak perlulah kita bersusah payah pergi. Setakat yang perlu kita buat ialah menabung kepada Aman Palestin dan duit-duit anda akan kami serahkan kepada penduduk di Gaza, penduduk yang teraniaya, terkepung di sekitar Baitul Maqdis dan juga di Syria dan di Lebanon. Ya, kerana mereka ini semuanya pelarian. Bukannya orang yang ada rumah mereka sendiri walaupun berada di Baitul Maqdis sendiri pun.
Ya, jadi mereka memerlukan sangat dana daripada kita. Terutama sekali sekarang ini, ya, dengan datangnya 5 orang wakil daripada Baitul Maqdis yang telah keluar pun daripada dalam TV Al-Hijrah beberapa hari yang lepas, yang menceritakan betapa tenatnya keadaan Masjid Al-Aqsa sekarang ini. Bila-bila masa orang-orang Yahudi akan merempuh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, ya, untuk meruntuhkan kerana mereka nak membina dakwaan mereka Haikal Sulaiman berada di situ, kan, which is dakwaan kosong sebenarnya. Ya, jadi sekarang ini 24 jam manusia mesti berada di dalam Masjid Al-Aqsa dan mereka bergilir-gilir untuk datang daripada bandar-bandar sejauh 3 jam perjalanan untuk berada di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan mereka ini mesti diberi makan, terutamanya di dalam bulan Ramadan nanti. Betapa banyak pahala yang tuan-tuan dan puan-puan telah beri sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menabung kepada mereka yang sedang beriktikaf di dalam Masjid Al-Aqsa. Berapa banyak ganjaran yang kita dapat daripada jauh. Kita dapat pahala orang yang berjihad sedangkan kita tidak perlu pergi berjihad. Kerana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membantu menyiapkan seorang mujahid, maka ia pun mujahid juga. Walaupun ia berada di Malaysia, walaupun ia berada di Brunei, berada di Indonesia, di Amerika, tak kira. Asalkan kita membantu orang-orang yang sedang berjihad. Di Palestin, di Syria, di Iraq, ramai. Dan banyak negara-negara umat Islam dilanda dengan masalah ini sekarang ini, kan. Jadi sekiranya kita menyalurkan dana-dana yang kita lebih, saya katakan lebih kerana kita memang lebih, kan, di Malaysia terutamanya, ya. Jadi sekiranya kita menyalurkan dana kita, ya, sedekah-sedekah kita, maka satunya kita melepaskan tanggungjawab wajib di atas bahu setiap individu muslim. Yang keduanya kita dapat pahala beratus kali ganda terutamanya di dalam bulan Ramadan, ya. Pahala sedekah kita itu, dan insya-Allah ganjarannya kita tunggulah nanti. Ya, insya-Allah. Insya-Allah Allah akan sediakan. Jazakillah khairan jazak. Dan Nizak, kita mengucap terima kasih di atas usaha PTS ini. Dalam masa 30 saat, apa harapan PTS pada rakyat Malaysia? Okey, saya mengharapkan rakyat Malaysia menyokonglah, bantulah kami untuk membantu rakyat Palestin dan juga Syria. Jadi kalau antara keduanya, belilah buku PTS dan RM1 tu insya-Allah kami akan berikan pada Aman Palestin. Sebenarnya wang itu sudah kami berikan sebenarnya. Memang tak ada masalah jika wang itu tidak sampai. InsyaAllah memang akan sampai. Dan kami harap mungkin info-info yang kami bawa balik nanti mungkin anda boleh share pada orang ramai juga, dan harap dapat membantu dapat donation yang lebih untuk Aman Palestin. Untuk perjuangan kita di sana. InsyaAllah. Kepada para penonton, tangan yang memberi sangat-sangat mulia berbanding tangan yang menerima. Jadi semoga kita tergolong di kalangan yang memberi, insya-Allah. Okey, kita akan berehat seketika, Zida. Ya, tapi sebelum itu, Amin, selepas ini juga kita nak bersama dengan seorang ibu yang dulunya pernah kehilangan seorang anak, tetapi alhamdulillah berjaya ditemui. Selepas ini kita nak bersama dengan ibu tersebut. Kita berehat dulu seketika.